Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbis shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan dengan keredaannya, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Sekarang ni ilmu saraf. Dan kita punya nota kita adalah pada muka surat surat berapa ni? 132. 132 iaitu berhubung dengan tambahan 3 huruf kepada fa'il madhi dia 3 huruf. Jadi maknanya satu kataan tu jadi 6 huruf. Jadi kita pergi kepada nota kita. Tuan-tuan boleh nampak nota kita? Okey, nampak. Pada muka surat 132. 132. Jadi kita sekarang ni sedang membincangkan contoh-contoh ayat Al-Quran kepada fungsi-fungsi tambahan alif sin ta. Jadi sebelum ini kita dah bincang dah dia punya fungsi alif sin ta. Itu tambahan alif sin ta yang nombor 1 adalah meminta. Meminta.
Jadi talaba dalam meminta itu pada muka surat 130. Dan minggu lepas kita dah juga bincang tentang tambahan atau fungsi tambahan alif sin ta yang kedua, iaitu menunjukkan bersungguh-sungguhnya usaha. Dan hari ini adalah sambungan kepada berusaha atau bersungguh-sungguh usaha. Jadi ayat yang kita akan bincangkan adalah ayat surah 16, iaitu ayat 107. Surah 16, 107. Jadi untuk itu eloklah kita pergi kepada ayat dia, iaitu surah 16 ayat 107. Di dalam nota kita ni hanya sebahagian hujungnya saja, sebahagian sikit saja, pangkalnya saja yang kita tayangkan. Tapi ayat sepenuhnya boleh kita rujuk kepada Al-Quran sendiri, iaitu surah yang ke-16 ayat yang ke-107. Ini ayat dia, ayat 107, surah ke-16. Kita dengar qori yang masyhur membacanya supaya kita dapat rasa dia punya keindahan dia. بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat yang kita tadi adalah ayat, sekali lagi, بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Jadi makna ayat ini adalah zalika bi annahum, demikianlah bahawa mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang kafir. Istahabbul hayatad dunya, iaitu orang-orang yang sangat mencintai dunia, alal akhirah, ke atas hari akhirat. Jadi mereka ini adalah orang yang sangat mencintai dunia ke atas hari akhirat. Maknanya hari akhirat dia tak pentingkan. Dia sangat mementingkan hidup dunia, iaitu harta benda, perhiasan dan sebagainya. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi orang-orang ini sesungguhnya Allah tidak yahdi, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi di sini kita nak tunjukkan dia punya perkataan yang alif sinta, iaitu perkataan ini, istahabbu. Istahabbu. Perkataan ini asalnya adalah hababa. Tuan-tuan telah ambil peringatan lah ni. Perkataan ini asalnya adalah hababa. Hababa maknanya mencintai, menyayangi, mengasihi. Jadi apabila ditambah dengan alif sinta, istahabbu, jadi dia adalah sudah maksud sangat mencintai, sangat sayang, menyayangi. Ini fa'il apa ni? Ini fa'il madhi. Fa'il madhi. Maknanya fa'il madhi, habbaba tambah dengan alif sinta. Jadi istahabbu. Istahabbu ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi yang mana waw ini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Bila dhamir muttasil, sudah perkataan fa'il
maka dia adalah fa'il. Hukum dia adalah marfu'. Jadi fi muhalli raf'in fa'il. Jadi apabila dia punya fa'il dia waw, bermakna adalah jamak. Bukan satu, bukan dua, tetapi dia jamak. Jadi maknanya dia sangat mencintai. Dia tu siapa? Dia itu adalah sebagaimana dalam ayat tadi. Dia itu adalah mereka yang mencintai dunia dan melupakan hari akhirat. Jadi perkataan ini asalnya adalah istahabba, apabila ditambah dengan hababa, kita tambah alif simta, jadi kita dapat istahabba. Jadi ba ni disabdukan. Jadi istahabba. Maknanya dia sangat mencintai. Dia telah sangat mencintai. Apabila fa'il mudhari' dia yastahibbu. Yastabirun maknanya sedanglah. Kalau yang tadi telah yastahibbu. Dan istahab. Istahabba ni adalah fa'il amar. Fa'il amar. Fa'il amar dia boleh dua. Boleh satu istahibba, lagi satu istahbib. Istahbib pun adalah fa'il amar. Tetapi yang biasa diguna yang ni, yang istahbib. Istahabba ni kalau guna yang ni dia mengelirukan. Mengeliru macam mana? Sebab dia punya ujungnya bagi atas juga. Jadi mengelirukan. Tetapi kalau kita perasan ha dia yang fi'il madhi adalah bagi atas, yang ini bagi bawah. Jadi bagi bawah dengan ba tu bagi atas itu adalah fa'il amar. Tapi yang ini tak apalah, kita boleh lupakan sebab banyak menggunakan yang ini. Istahbib. Istahbib ni adalah fa'il amar daripada istahabba. Kemudian dia punya isim. Isim mazdar dia adalah istighbabun. Jadi dia adalah bermula dengan alif, kemudian dia punya mazdar dia tambah alif sebelum akhir. Jadi akhirnya adalah huruf ba. Jadi ba yang sabdu tu kita kena pecahkan balik jadi dua ba dan letak alif di tengahnya. Maknanya letak alif sebelum akhir. Jadi istighbabun itu adalah dia punya mazdar. Mazdar. Ya, ada soalan? Istahabba maknanya dia telah sangat mencintai. Kalau istighbabun maknanya percintaan yang bersangatan. Macam Juliet dengan Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Malah lebih itu lagi. Sebagaimana kasihnya Allah kepada hamba dia lebih daripada seorang ibu yang mengasihi anaknya yang kecil. Yang kecil. Jadi itu kasihnya itu adalah sangat bersangatan. Sedangkan sayangnya Allah itu kepada hamba dia lebih daripada kasihnya seorang ibu kepada seorang anak yang masih kecil tu. Jadi istihbabun. Jadi maknanya kasihan, kesayangan yang bersangatan. Kesayangan. Siapa dia? Apa-apa? Orang yang fa'il isim fa'il dia adalah mustahib. Mustahibun lah. Sebab ini tak ada alif lam dan tak ada apa depan dia, jadi kita kena dhammahkan dia dan dhammah dengan tanwin. Jadi mustahibun. Mustahibun ni adalah isim fa'il, orang yang sangat menyayangi. Manakala mustahabun ha bagi atas maknanya yang disayangi, bersangatan. Jadi itulah dari segi makna dia. Dari segi makna perkataan. Jadi istahabbu itu adalah perkataan asalnya hababa tambah dengan alif sinta
dia adalah fa'il madi. Kemudian wa di depan ni menunjukkan jamak. Jamak. Di dalamnya huwa. Huwa kalau seorang. Kalau istahabu satu orang huwa. Tapi kalau istahabu ada wa ni maknanya ramai. Maknanya ramai orang-orang yang dia kemudian ramai maknanya mereka lah. Mereka. Jadi mereka ini dalam ayat ini adalah siapa dia mereka itu? Mereka itu ialah istahabbu, mereka itu sangat mencintai al-hayatad dunya, mencintai kehidupan dunia. Kemudian alal akhirah, di atas akhirat, maknanya dia mengutamakan dunia, tak kisah dari segi akhirat, tak kisah dari segi ibadah, tak kisah daripada ketuhanan, tak kisah dari segi halal haram, asalkan dia boleh dapat, dia kebal. Jadi orang ini apa sifat dia? Sifat dia adalah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Maknanya orang yang jenis mengutamakan dunia daripada akhirat dengan tidak kisah dari segi hukumnya, halalnya, haramnya, betul ke salah ke, semua dia melentang lalu. Bujur lalu. Melentang batak. Jadi orang ini Tuhan tidak akan tunjukkan jalan yang benar. Yahdi maknanya tidak memandu. Dan dia kekallah di dalam kekafiran. Jadi oleh yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia dan daripada akhirat, maka Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir, yakni orang yang murtad daripada agama Islam. Dia mula-mula Islam, dah dapat petunjuk dah. Tetapi lepas itu dia lebih mengutamakan kepada dunia. Tak kisahlah dari segi betul tak betul dan sebagainya. Tak kisahkan dia punya ibadah dan sebagainya, halal haram dan sebagainya. Maka dia adalah orang murtad daripada Islam. Jadi mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan kerana mencintai kesenangan dunia. Maka Allah mencegah daripada mencegah mereka dari beriman. Jadi dia bukan saja tak beriman, tapi Allah cegah dia. Dia mula-mula masuk Islam. Dah ikut dah dapat dah ilmu dan sebagainya. Dah sembahyang sama-sama dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada sebab-sebab cinta kepada dunia, maka dia tinggalkan Islam, maka dia adalah orang yang mencintai hidup dunia melebihi daripada akhirat. Jadi orang yang macam ini Tuhan tak beri petunjuk dan mereka tinggal dalam keadaan kekafiran. Okey. Jadi sekarang ni istahabbu ni tadi memberi makna bersangatan. Bersangatan. Usaha yang bersangatan. Kasabah adalah usaha. Jadi usaha yang bersangatan. Maknanya dia mencintai itu bersangatan. Bukan saja bukan cinta gitu saja, bukan cinta maknanya lahir saja, maknanya dengan tindakan dia, dengan hati dia, dengan semua. Jadi itu maksud istahabbu, alif sinta. Jadi kita nak fokus kepada peranan alif sinta. Okey. Istahab. Kita kembali kepada nota. Ayat yang berikutnya adalah ayat 24, surah 24, ayat 33. Dan hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang tidak dapat kahwin. Jadi wal yastafif lazina la yajidu nikahan. Jadi ini adalah fa'il. Nanti saya buka balik Quran.
ayat yang ke-24. Surah An-Nur ayat 33. Kalau siapa ada ini boleh buka lah. Siapa ada program word by word ni. Kalau masing-masing ada yang ni mudah, saya tak payah buka. Tak payah buka sebab dia punya proses dia lambat lah. Kena masuk balik. Tak ada shortcut lah untuk supaya dapat terus gitu. Jadi it takes time. Tak keluar lagi. Okey. Okey. Ayat kita wal yastafif allazina la yajiduna nikahan. Itu ayat itu. Tapi selepasnya ada banyak lagi lah. Jadi dan hendaklah menjaga ataupun ambil dia punya makna yang ayat ni panjang sikit. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, tidak mampu kahwin lah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnianya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, maka kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berilah kepada mereka sebahagian daripada harta Allah yang dikurniakannya kepada kamu. Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba sahaya perempuan untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Jadi ayat ni agak tak berapa straightforward makna dia. Jadi kita tengok dia punya makna dia, kupasan dia apa dia. Yang pertama dia kata ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah. Dan Allah perintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya, seperti berpuasa dan sebagainya, dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat mensucikan dirinya, seperti mengalihkan fikirannya yang menyibukkan dirinya dan melakukan saranan Nabi SAW, iaitu berpuasa. Kemudian yang kedua tadi, apa maksud dia? Dia kata tidak mampu nikah. Jadi baik kerana mas kahwinnya mereka tidak sanggup, tak sanggup memberi nafkah, ataupun tak ada sanggup nak beri mas kahwin, atau kemiskinannya, wali atau said mereka, atau kerana keendangan mereka, wali ataupun said menikah. Jadi dia bukan kerana dia tak sanggup, tapi wali tak nak kahwinkan dia, sehingga dapat menikah. Jadi salah satu di dalam agama Islam untuk menghilangkan kebudakan, iaitu perhambaan, adalah mukattabah. Mukattabah ni adalah mencari jalan untuk melepaskan dia daripada terikat, menjadi hamba. Iaitu seorang hamba sahaya boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahawa budak itu akan bayar jumlah wang yang ditentukan. Pihak budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut pandangan sanggup melunasi perjanjian dan sebagainya. Jadi itu dari segi tafsir. Tapi sekarang ni kita nak pergi dari segi perkataan yang ada alif sinta. Jadi alif sinta dia mana dia? Mana dia yang ada alif sinta? Alif sinta iaitu lam walai tu. Ya sinta. Ya sinta. Layas ta'fif.
Okey. Wala La yasta'fi. yasta'fi. Jadi la yasta'fi inilah yang ada perkataan alik sinta. Jadi Okey. kita tengok perkataan ini apa dia punya ni. Pasan. Jadi wal yasta'fif. Asalnya adalah afafa. Afafa. Afafa itu apa dia? Kehormatan. Kehormatan. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Jadi, Menjaga ke kehormatan? Menjaga afafa. afafa. Ah, Apa itu adalah ain fafa. asalnya adalah afafa. Afafa itu menjaga kehormatan, menjaga kehormatan, Oh, kehormatan. menjaga kehormatan. Jadi asalnya adalah dia telah menjaga kehormatannya. Itu fa'il madhi dia. Kehormatan. Apabila tambah dengan alik sinta, mana alik sintanya? Alik sintanya adalah dekat dengan Ya, aduh. ya. Apabila dia fa'il apa? Fa'il amar, fa'il madhi, kemudian ya ni adalah huruf madhi, huruf madhiyah. Ya, Jadi ya ni maknanya dia. Kan? dia. Dia. Hmm. Jadi waw ni adalah waw ataf. Maknanya sebelum ni. Dia ambil kira ayat sebelum ni. Oh, Maknanya Sambungan. orang yang berkuasa, orang yang tak mampu kahwin tu kenalah menjaga dirinya, menjaga kehormatan dia. Jadi wa tadilah. Jadi lam ni adalah lam amar. Lam amar, jadi maknanya dia adalah amar. Tetapi dia lekatkan kepada fa'il mudhari'. Bukan fa'il amar tapi fa'il mudhari'. Jadi lam dia sambung dengan fa'il amar. Fa'il amar, lam sambung dengan fa'il mudhari'. Maknanya adalah arahan. Jadi fa'il mudhari' majzum. Kenapa fa'il mudhari' majzum? Mana majzum dia? Kita tak nampak pun majzum di sini. Jadi kita kena tengok ayat dia tadi balik. Macam ni. Wal yasta'fifi. Wal yasta'fifi sebenarnya ini adalah wal yasta'fi. Fi mati. Maknanya fa yang akhir ni mati. Fa yang sebelum tu adalah bagi bawah. Jadi wal yasta'fi. Kenapa fi ni mati? Fi ni mati kerana dia adalah fa'il mudhari' yang depannya adalah ada amar. Okey. Ada lam, lammi ataupun lam, maknanya dia adalah majzum. Jadi ini adalah fa'il mudhari' majzum sebab depannya adalah. Jadi pa ni mati. Apabila pa ni mati bertemu dengan hamzah wasal pada al-lazi, hamzah wasal ni dia duduk di tengah, jadi alif ni mati. Apabila alif ni mati ataupun tak disebut, jumpa dengan pa dengan huruf pemati, tak boleh nak bunyi. Tak boleh nak bunyi. Nak bolehkan bunyi, fa tu dibaikkan dengan baris bawah. Itu yang kita dapat. Wal yasta'fifi. Kalau tidak, wal yasta'fi. Fif. Mati gitu ajalah. Tetapi oleh kerana dia jumpa dengan hamzah wasal, maka kena hidup kembali. Jadi wal yasta'fifi. Jadi hendaklah menjaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan tadi adalah benda yang besar. Benda yang bukan mudah. Bukan mudah menjaga kehormatan. Apalagi kalau duduk dalam tempat-tempat yang pergaulannya bebas dan sebagainya, makanannya tak kawal dan sebagainya, halal haram pun makan dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaannya itu payah nak jaga. Jadi oleh kerana itu digunakan alif sinta tambahan kepada afafa. Maknanya bersungguh-sungguhlah kamu, berusaha sungguh kamu menjaga kehormatan kamu.
Kalau tak boleh, kena puasa ataupun digalakkan puasa. Kerana dengan puasa itu boleh mengelakkan daripada kehendak syahwat. Sebab itu digalakkan puasa. Jadi di sini perkataan ini diberitahu di sini wa tu wa ataf dan lam tu lam amar, kemudian fa'ilnya fa'il mudhari'. Mudhari' majzum. Kenapa nyawazum? Kerana ada lam di depan dia. Okey. Kemudian perkataan yang ini ada banyak perkataan lain lagi. Dia punya apa namanya? Dia punya saraf dia adalah istaqfuf. Istaqfuf, kemudian yastaqfifu. Kemudian istaqfif ni. Istaqfu ya. Ista'afa ni adalah fa'il madhi. Masih. Kalau dia yastaqfifu. Mudhari'. Maknanya fa yang satu tadi dia buka. Sebab satu dia bagi bawah, satu dia bagi dhamma. Okey. Kenapa bagi dhamma? Sebab dia mudhari'. Kemudian dia punya amal dia istaqfif. Istaqfif. Fa'il amal. Fa'il amal. Lebih kurang sama dengan fa'il madhi. Tapi fa'il madhi ainnya di atas. Yang ini ain fa. Fa ni. Dia ada fa, ain fa. Jadi fa yang pertama tu adalah baris atas. Okey. Jadi sini istaqfif ni fa tu bagi bawah. Ini adalah amal. Amal. Ataupun macam tadi juga boleh gunakan ista'ifa. Ista'ifa. Ista'ifa ni juga adalah fa'il amal. Manakala dia punya mazdar dia kena tambah alif sebelum akhir. Sebab dia mula dengan alif. Jadi kita dapat istaqfafun. Ada alif sebelum akhir. Kemudian isim fa'il dia adalah mustaqfifun. Fa bagi bawah sebab dia isim fa'il. Manakala isim maf'ul dia adalah musta'ifu atau musta'ifun. Ini adalah isim maf'ul. Okey. Jadi kita kena perhatilah macam mana bentuk baris fa'il mudhari' dia, fa'il amar dia, kemudian isim fa'il dia, kemudian isim maf'ul, dan juga jangan lupa unsur yang penting di dalam ni adalah dia punya mazdar. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Yang amar tu istaqfif sama ista'ifa. All of a sudden ain tu dah bagi bawah lah pergi. Apa salah tu? Walaupun amar. Ini adalah satu jenis lagi amar. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Yang ini agak mengelirukan kerana dia jarang digunakan. Tapi yang banyak digunakan yang jenis bentuk macam ni. Istaqfif, sebab ujungnya bagi mati. Tetapi jangan kita pelik, ada juga buku yang menggunakan ini. Ista'afa ni. Ista'afa ni adalah fa'il amar. Betul. Jadi payah kita nak kenal sebab dia berbaris atas juga. Jadi boleh kita ingat ini adalah fa'il madhi. Sebenarnya bukan madhi. Beza dia dengan madhi ni adalah ain dia bagi bawah. Itu ya. Itu je bezanya. Kalau kita boleh cam tu tak apalah, kita bolehlah guna ini. Tetapi eloklah kita guna yang ini kerana mudah nak kenal. Takfif ni kerana fa tu mati. Kita dah tahulah asal amar je, matilah hujung. Jadi kita guna yang inilah. Yang ini cuma dia bagi maklumat saja. Tak nak guna boleh, tak nak guna pun tak ada apa-apa. Tapi biasanya dalam kebanyakan buku diguna yang ini. Istaqfif. Tapi dalam syair-syair ada diguna yang kenapa dalam syair diguna yang ni? Barangkali dia tak samakan baris dia tu supaya dapat dia punya bunyi syair tu cantik.
Oh. Allah alam, itu saya tak tahu betul. Kemungkinan. Saya tak belajar bab syair ni, jadi saya tak tahulah. Tapi barangkali itu ialah. Ya. Tapi yang ini tak ada salah. Istafafun. Ini Okey, adalah okey. mandar dia. Amal dia okey. Apa ni yang mudhari' okey. Sudah. Good kan? Masa okey. 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 Jadi lain-lain makna. Dia ada banyak juga lain-lain maknanya, bukan itu saja. Sebagai contohnya macam di sini dalam surah 4 ayat 6 ni, fal yastafif ini adalah menahanlah. Kemudian dalam surah 24 pun juga begitu juga. Hendaklah menjaga kehormatan. Kemudian dalam surah 24 ayat yang ke-60 pun yastafif fifna. Itu adalah berlaku sopan. Yang ini tadi wal yastafifu atau fi itu maknanya menahan diri. Tapi dibubuh nun di ujung. Yastafifna. Itu sudah membawa maksud mereka berlaku sopan. Ataupun perempuan itu berlaku sopan. Oh, lam dia dah tak ada lagi dah. Ini tak ada lan, ini dalam ayat lain lah. Kalau lam tu Surah dah 24 ayat 60 tak ada lan, tak ada lam. Betul. Makna dia adalah berlaku sopan. Okey. Mereka berlaku sopan. Siapa mereka tu? Mereka tu nun ni. Nun ni siapa? Nun ni perempuan. Jamak. Jamak. Jamak perempuan. Maknanya perempuan-perempuan itu berlaku sopan. Kalau dua perempuan macam mana Ustaz? Ya. Kalau dua perempuan. Dua orang yang perempuan. Kalau dua perempuan, kita kena tambah alif nun. Alif nun kan? Tapi ini jamak. Okey. Ini jamak muannas salim lah kan. Ini bukan jamak muannas salim, tapi ini maknanya lebih berdua lah, 3. Jamak lah tu, 3. Jamak lah. Nun ni adalah menunjukkan perempuan tu ramai. Manakala yang di bawah lagi, kalau al-ta'afif, dia tak ada tambah alif sinta, tapi ditambah alif ta. Yang kita belajar dulu. Form yang ke-5. Tambah alif ta. Alif ta. At-ta'afa maknanya meminta-minta. Meminta-minta yang menunjukkan bersungguh-sungguh. Meminta-minta. Jadi dari perkataan ini dia dapat berbagai-bagai makna tergantung pada apa yang ditambah. Kalau tambah lam saja maksud ini. Kalau tambah alif ta ditambah maksudnya lain. Kalau alif sim ta lain maksud dia walaupun perkataan yang sama. Boleh? Okey. Kalau boleh kita pergi balik kepada nota kita. Okey Ustaz. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau ada boleh kita teruskan. Apa dia soalan? Tak ada. Rasa okey Ustaz, boleh. Clear ya? Clear. Kalau clear, kita balik kepada kita punya nota. Jadi ayat kita yang berikutnya adalah ayat surah Yusuf ayat 32. Surah Yusuf ayat 32. Yang maksudnya sesungguhnya aku telah menggoda dirinya lalu dia berlindung. Ini adalah perkataan Zulaikha. Mengaku yang dia menggoda Nabi Yusuf. Sebelumnya dia tak mengaku. Sebelumnya dia katakan Nabi Yusuf yang nak ke dia, yang mengganggu dia. Tapi akhirnya dia terpaksa mengaku. Jadi sini walaqad rawatuhu an nafsihi fastasoma. Jadi ayat ni ayat dalam surah 12 ayat yang ke-32. Yang ni nak kena buka dia punya ayat dia supaya tuan-tuan nampak jelas. Ayat 32.
Boleh nampak? Boleh nampak ayat ni? Boleh nampak? Ataupun kita dengar dulu dia punya bacaan. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Jadi qalat maknanya berkatalah isteri Aziz tu. Apa dia kata? Maka dia itu adalah orang yang kamu mencelaku kepadanya. Maknanya dia berkata kepada perempuan-perempuan lain yang beri komplain kepada dia, apalah kamu ni, apa anak budak hamba pun dia nak kacau. Jadi dia jawab apa? Jadi maka dia itu adalah orang yang kamu mencelaku. Jadi sebabkan Nabi Yusuf tu kamu mencela aku kepadanya. Sesungguhnya aku telah menggodanya. Walaqad rawattuhu. Sesungguhnya aku telah menggodanya. Terang-terang dia kata an nafsihi, pada dirinya. Kemudian fastaqsama. Kemudian dia berlindung. Ataupun maknanya dia mengelak. Ataupun dia menyelamatkan diri. Fastaqsama. Jadi fastaqsama ni perkataan yang asalnya 3 huruf ditambah dengan alif sinta. Jadi kita tengok dia punya huraian dia. Jadi fastaqsama asalnya adalah asama. Asama tu maknanya melindung ataupun memelihara ataupun mengelak diri. Jadi ditambah dengan alif sinta. Jadi apabila kita sambungkan alif sinta, bermaknanya dia telah berlindung diri ataupun dia telah mengelak daripada kejadian itu. Ataupun dia menyelamatkan dirinya, tak mahu melakukan perkara itu. Jadi fa di sini adalah fa istisna fihi. Istisna fi ni maknanya adalah sambungan. Fa tu fa memulakan ayat baru. Maknanya daripada perkataan dia tadi, perkataan kita tengok dulu. Jadi ayat ni ini sudah ayat baru. Daripada walaqad ra'atuhu an nafsihi fusta. Satu cerita. Dan fastaqsama. Fastaqsama tu fa kena menyambung menunjukkan ayat yang baru. Itu yang dipanggil tadi fa istisna tadi. Ini istana fihi. Maknanya ayat baru menyambung cerita sebelumnya. Dan ini adalah fa'il madi. Istaqsama ni adalah fa'il madi. Maknanya telah menyelamatkan dirinya. Jadi dia punya apa? Dia punya saraf dia adalah istaqsama fa'il madi, yastaqsimu fa'il mudhari', istaqsim amar. Kemudian istaqsamun adalah dia punya mazdar, dan isim fa'il dan isim maf'ul. Mustaqsimun, mustaqsama. Ini bagi bawah, surat bagi bawah maknanya isim fa'il, surat bagi atas maknanya isim maf'ul. Dan istaqsam ini adalah fa'il amar. Manakala mazdar dia ada alif sebelum akhir, iaitu istaqsamun. Istaqsama. Okey. Kedudukan dia punya tasrif dia. Okey. Kemudian maksud dia ada macam-macam maksud.
Kalau ya'simuka, dia memelihara kamu. Sama juga somaka, masih ada somaka tu masih ada. Soma tu maknanya melihara. Jadi yang ini adalah ya'simuka, dia melihara kamu. Yang ini ya'simuni, dia menjaga aku. Ini adalah aku. Ini. Kemudian ya'simukum, dia Kamu. melindung kamu. Kemudian yang berikutnya, yang bermaksud kata kerja berbentuk yang ke-8, iaitu berpegang teguh. Ya'tasim, maknanya berpegang teguh. Wa'tasimu, maknanya berpeganglah kamu. Dia berkataan ain soma, dapat wa'tasimu. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu sebagai contoh. Maknanya berpegang teguhlah kamu. Kataan asalnya asoma juga. Wa'tasimu sama juga pegang teguh. Kemudian maksud yang dalam bentuk yang ke-10, iaitu menyimpan. Jadi fastaqsama, lalu dia berlindung. Maksud dia berlindung ataupun menyimpan. Kalau bi'asami, dengan ikatan. Kalau sekiranya kalau sekiranya Simon maknanya seorang pelindung. Kalau Asima, pelindung. Kalau Simon, pelindung. Kalau Somat, Somat, ta marbutah hujung. Hujung Asima ni ada ta marbutah. Somat. Somat tu maknanya ibu negeri. Oh. Ibu negeri. Somat, Malaysia, Kuala Lumpur. Oh. Jadi Asimat. Asimat tu maknanya ibu negeri. Kalau Asoma saja, pelindung. Maknanya ibu negeri itu adalah pusat pentadbiran lah. Pusat pentadbiran maknanya dia pelindung kepada negara itu, maka kita panggil dia Somat. Okey. Jadi itulah keperbagaian dia punya maksud. Jangan ambil satu saja. Saya tak boleh ambil satu, kalau satu je kita susah nak dapatkan makna dia. Jadi kita kena tahu juga makna-makna lain supaya kita dapat berikan makna yang betul, yang tepat. Okey. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pada ayat berikutnya, iaitu pada surah yang ketiga, ayat 195. Surah yang ketiga adalah surah Al-Imran, ayat 195. 195. 195. Boleh nampak ayat tu? Okey. Nampak. Okey, kita berikan bacaan. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها
فيها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Jadi ayat ini bermaksud bahawa maka Tuhan memperkenankan permohonan. Maka Tuhan memperkenalkan permohonan, iaitu perkataan fastajaba lahum ni tadi. Jadi fastajaba lahum ni maksudnya adalah Tuhan telah memperkenankan. Bukan jawab. Bukan Tuhan telah menjawab, tapi Tuhan telah memperkenankan. Walaupun perkataan ni adalah asalnya adalah jawab. Kita tengok dia punya kupasan dia. Asalnya adalah jin wa ba. Jawab. Tapi boleh tambah dengan istajabu, dia sudah maksud memperkenankan. Kalau menjawab tu maknanya orang panggil kita, hai Sianu. Ya. Itu jawab. Maknanya dia tak mempunyai usaha yang lebih. Tapi kalau fastajaba ni maknanya Tuhan benar-benar menjawab. Benar-benar memberikan permintaan. Memperkenankan. Menjawab dengan memperkenankan dua benda yang kategorinya tak sama. Jadi ini memperkenankan. Fastajaba. Fastajaba ni adalah fa ni tadi sebagaimana yang tadi juga istisna. Fa istisna iaitu ayat baru sambung dengan sebelumnya. Manakala istajaba adalah fa'il madi. Fa'il madi. Kemudian dia punya asalnya adalah dia punya tasrif dia adalah istajaba fa'il madi, yastajibu fa'il mudhari', kemudian istajib amar, istijabah. Ada ta marbutah tambah. Istijabah. Ini adalah masdar. Kalau ambil perhatian dia ada tambah ta marbutah. Istijabah. Ada ta marbutah. Dan mustajibu. Mustajibu adalah isim maf'ul. Manakala mustajabun adalah isim maf'ul. Jadi istajaba fa'il madi dan fa'il amar dia istajib. Fa'il amar, kemudian dia punya masdar dia adalah tambah alif sebelum akhir. Kemudian tamarbutah. Tamarbutah menunjukkan dia perempuan kan? Ya, menunjukkan dia perempuan. Tetapi dia perlu tambah tamarbutah ini sebab yang ini mula dengan alif, patutnya kita tambah alif sebelum akhir. Okey. Setuju? Tapi perkataan ini memang dah ada alif sebelum akhir. Oh. Jadi ditambah ta marbutah. Ta marbutah tu dah tentulah memang menunjukkan itu adalah muannas. Tapi maknanya oleh kerana kita jangan keliru dengan tambah alif sebelum akhir ni. Sebab akhirnya adalah ba. Dan sebelum ba tu ada alif. Jadi kalau kita tambah alif sebelum ba, macam mana nak sebut? Istajaba gitu. Istajaba. Jadi ditambah dengan ta. Okey. Itulah kaedah dia. Jadi ini kita beri peringatan lah. Sebab istajabah ni ada ta marbutah di ujungnya apabila masdar. Yang lain tak ada, yang ini je. Itu kita kena tambah alif sebelum akhir. Bila tambah alif sebelum akhir, jadi ada dua alif di sini. Kalau dua alif di sini, kita nak baca macam mana? Tak boleh baca lah sebab ini mati. Alif yang itu pun mati. Alif yang kita tambah tu pun mati hurufnya, barisnya. Alif yang sedia ada pun mati. Jadi kalau kita tambah alif sebelum akhir, jadi nak bunyi tak boleh. Oleh kerana tak bunyi, dijemakan ke marbutah di hujung. Jadi itulah, kita kena beri perhatian lah. Dia punya masdar dia macam tu. Okey lah betul. Agak-agak yalah kalau
tak berhati-hati ya pening jugalah kan. Poin kalau Den. Kita dah jumpa dulu. Kita dah jumpa dulu. Tak adalah rasa. Yang tu insya-Allah. Senang. Okey ya. Okey. Dan dari segi makna. Cuba tengok dari segi makna. Asalnya adalah jawabah. Jawablah. Tapi jawabah ni oleh kerana waw ni bagi atas di dalam fa'il madi diduduk di tengah, sebelumnya berbaris atas juga. Jawabah. Maka waw tu jadikan alif. Kita dapat ja'a. Okeylah. Jabah, jabu. Okey. Jadi kita dapat jabu. Ataupun ja'a, jabah. Tapi oleh kerana jabu ni fa'il madi, tapi oleh kerana fa'ilnya ramai, wa, jadi disambung dengan waw. Apabila sambung dengan waw, daripada jaba tadi, dia sudah jadi jabu. Jabu maknanya memotong. Ja'a, datang. Jabu, ja'a, hamzah, itu dia telah datang. Kalau jaba maknanya memotong. Kalau jabu, mereka telah memotong. Jadi itu kalau fa'il madi dia. Manakala sini ujibu. Ujibu ni adalah fa'il mudhari'. U ni saya. Jibu. Saya menjawab. Tetapi di sini bukan maksud menjawab tapi kabulkan. Makna menjawablah tu. Maknanya Tuhan kata uji budak data da'a iza da'in. Jadi aku kabulkan. Jadi ujibu. Perkataan asalnya adalah jawabah. Inilah jawabah ni juga. Daripada perkataan itu, jadi ujibu maknanya aku jawabkan, aku makbulkan, aku perkenankan. Kalau ujibtum maknanya aku menjawab, kamu dijawab. Ujibtum, kamu dijawab. Dijawab. Maknanya ini adalah fa'il ni ujib yang tidak diketahui pembuat dia. Fa'il yang tidak diketahui oleh fa'il, ataupun kita panggil fa'il jahil, majhul, yang tidak diketahui. Kamu dijawab. U tu adalah dia punya dia punya baris ujibu ini adalah fa'il madi, ujibu. Jadi ujibu ni, ujibtum ni adalah kamu dijawab. Maknanya ini adalah fa'il yang tidak diketahui. Fa'il yang tidak diketahui. Ini yang maklum ke Ustaz? Yang maklum maf'ul tu bukan ada kena-mena. Ya. Yang maklum, yang maf'ul, yang majhul. Yang majhul. Majhul tu. Majhul. Kita dapat tahu majhulnya pasal dia punya baris depan tu. Manakala ujibat itu maksudnya telah diperkenankan, tetapi ta tu ta mati. Apabila ta mati maknanya menunjukkan perempuan. Dia punya fa'il dia. Ujibat. Ta tu adalah ta ta'nis. Telah diperkenankan kepada dia seorang perempuan. Kalau nujib kami menjawab. Jadi maknanya semua dalam bentuk yang keempat ni adalah jawapan ataupun respon. Tetapi kalau dalam bentuk yang lain pula, yang ke-10 ni pula, jadi bentuk yang 10 maknanya tambah alif sinta lah. Tambah alif sinta. Jadi maksud dia adalah memenuhi ataupun menjawab. Ataupun menganggapi. Memperkenankan. Jadi itu adalah untuk yang tambah alif sinta. Jadi banyak. Kemudian kalau kata benda, jawabah. Maknanya jawapan. Ini adalah mazdar dah. Mazdar. Kata benda ni mazdar. Daripada jawabah jadi jawabah. Ini mazdar. Maknanya jawapan. Kemudian ada lagi bawah tu yang ke-6. Yang ke-4. Yang keempat mujibun. Mujibun. Yang keempat ni bentuk yang keempat.
Mujibun. Belum mujibun, ini bentuk yang keempat, maknanya tambah apa ni? Alif tak kan? Tambah hamzah saja. Hamzah. Hamzah Tambah saja, kan? Hamzah. Jadi tambah hamzah saja. Jadi ini adalah memperkenalkan. Manakala yang ini pun mujibuna, maknanya jamak lah, yang memperkenalkan. Ini adalah isim fa'il jamak. Isim fa'il. Ini pun isim fa'il tapi seorang. Yang keempat. Yang keempat tambah hamzah. Tambah Hamzah ni. Okey. Okey. Tambah hamzah apabila dia punya isim fa'il dia, hamzah tu tak ada lah. Okey. Kena tengok balik lah kalau tak ingat. Okey. Okey. Ustaz, Jadi maknanya Allah bukanlah ambil ringan ya bila kita berdoa, tidak. Fastajaba lahum. Maknanya Allah memperkenalkan inni la udi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Maknanya Tuhan tidak mensia-siakan amalan-amalan hamba-Nya, baik pun yang membuat itu laki-laki ataupun perempuan. Sama saja. Ba'duhum min ba'd. Sebahagian dan sebahagian kamu. Jadi ini cerita hijrah. Maknanya orang laki-laki dan orang perempuan berhijrah itu dapat pahala sama. Fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim, maknanya orang-orang yang berhijrah. Ukhriju yang kena usir. Yang berhijrah dengan tak kena usir, dengan berhijrah yang dipaksa, sama-sama itu adalah keluar daripada halaman rumah mereka. Wa uzu fi sabili, dan mereka ni terseksa di dalam jalan Allah, jalanku. Dan ada yang mereka membunuh, waqatalu dan waqatilu. Waqatilu ni adalah kalau waqatalu dan mereka membunuh. Maknanya dalam jalanan tu orang diganggu dia dan dia bunuh orang yang mengganggu itu, ataupun dia dibunuh. Utilu ni adalah fa'il. Apa dia tadi? Ini maf'ul ni. Maf'ul ni. Majhul. 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 Yang ini fa'il juga. Tapi ini fa'il. Saya tunjukkanlah. Fa'il madi, yang mana waw ni adalah dia punya fa'il. Waw ni maknanya ramai lah. Mereka membunuh. Maka dalam perjalanan nak hijrah tu dia terpaksa membunuh musuh-musuh yang menentang dia nak berhijrah, ataupun kutilu. Kutilu ni fa'il madhi juga, tapi fa'il madhi majhul. Fa'il madhi mabni majhul. Maknanya dibunuh. Fa'il madhi majhul. Maknanya dia telah dibunuh. Dan waw adalah waw dhamir fi muhalli raf'in na'i fa'il. Yang ini ada na'i fa'il pasal apa? Pasal di. Apa namanya, fa'il majhul. Majhul di. Dia dibunuh. Jadi dibunuh, orang yang membunuhnya kita tak tahu. Tapi orang yang kena bunuhnya, dia. Oleh kerana ramai, maknanya mereka. Mereka dibunuh. Jadi ayat ini nak ceritakan bahawa laki-laki, perempuan yang berhijrah, semuanya Tuhan ambil kira. Kemudian lepas itu mereka disakiti di jalanku dan mereka membunuh. Membunuh ni fa'il lah, ada fa'il. Tapi kutilu, dibunuh, tak ada fa'il dia tapi ada maf'ul.
Maf'ul dia siapa? Mereka membunuh. Kemudian Tuhan letakkan lagi satu sini, la ukaffiranna. Ingat tak dulu kita dah belajar ke belum? Apa namanya? Taukid. Taukid di depannya ada lam dan di hujungnya ada nun saddu. Nun saddu ni bukan makna perempuan. Nun saddu ni adalah satu jenis tahqiq yang sangat kuat dia punya nilai tahqiq dia. Sangat kuat, sangat tinggi. La, kemudian fa'il madhi, fa'il mudhari, fa'il madhi, fa'il mudhari, kemudian di hujungnya ada nun sabdu. Maknanya ini adalah sangat kuat. Maknanya sesungguhnya aku akan hapuskan. Sesungguhnya aku akan benar-benar menghapuskan. Ini la ukaffiranna. Kalau tak ada la ni pun boleh juga. Ini pun sebagai apa namanya taukid juga. Tapi kurang kuat kalau sekiranya ada la. Kalau ada la ni la ukaffiranna. Ukaffiranna ni adalah fa'il mudhari'. Hamzah ni adalah menunjukkan saya. Alif ni menunjukkan taukid. Dan nun sabdu ni menunjukkan taukid. Maknanya sesungguhnya aku akan hapuskan. Kafara maknanya bukan kafir. Hapuskan. Aku akan hilangkan. Aku akan deletekan. Jadi sesungguhnya Allah kata aku akan hapuskan. Hapuskan apa? Anhum. Daripada mereka apa dia? Sayyi'atihim. Sayyi'atihim maknanya dosa-dosa mereka ataupun keburukan mereka. Okeylah tu, satu hal. Kemudian tambah lagi. Tuhan tambah lagi dengan lagi sekali dia punya taukid. Lam dengan nun. Jadi la wala udhilannahum. Wa ni walah. La ni la taukid. Yang ni la. La taukid macam yang atas tadi. Udhilanna. Na ni na taukid macam ni. Ini pun na nun taukid. Tapi ini bersambung dengan hum, yang ni tak bersambunglah. Jadi makna wa uladkhilannahum. Pasti, maka pasti kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Itu peranan dia punya, kita panggil dia taukid. Lam ni, lam dengan nun. Tengoklah apabila ada lam dengan nun dengan ini pada fa'il mudhari', maka itu adalah taukid yang kuat. Yang paling kuat. Dengan menggunakan la udhilannahum. Udhila ni adalah fa'il mudhari'. Patutnya udhilu. Tapi oleh kerana dia ada lam, dijadikan lam tu bahagian atas. Lam ini menyebabkan dia bahagian atas. La udhilannahum. Jadi maknanya tak ada keraguan. Kalau kita buat kerja kerana Allah, kemudian mati di jalan Allah, sama ada kita membunuh kerana Allah dan dibunuh kerana Allah, pasti Tuhan akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan bukan itu saja. La udkhilannahum jannah. Jadi kami akan masukkan ke dalam surga. Dan Tuhan sebutkan surga. Kalau Tuhan tak sebut surga, tak sebutkan sifat surga pun kita dah sangat gembira, sangat. Ini disebut lagi tajri min tahtihal anhar. Jadi masukkan dalam surga yang sungainya mengalir. Tahtihal anhar. Anhar ni adalah sungai. Tapi jamak. Jamak nahar ni ada dua. Jadi satu anhar sebagaimana ini, satu lagi
Naharun, tak silap saya. Itu saya lupa. Tapi ini adalah bilangan sungainya adalah antara 3 ke 10. Maknanya dahlah surga tu ada sungai di bawah mengalir. Sama ada sungai tu 3 ke atau 10 ke, itulah bilangan dia. Tuan tak beritahu. Ada yang 10, ada yang 3. Satu surga. Ustaz, makna itu anhar ni makna the number of sungai is 10 lah maximum. Ini kalau ikut perkataan lah, makna perkataan. Anhar ni maknanya bilangan sungai tu antara 3 ke 10. 3 ke 10 lah. Kalau satu je nahrun. Itu ada sungai, maknanya tahtihal nahrun. Satu je lah. Ini Tuhan tak bukan Tuhan kata satu sungai. Banyak ni. Jamak, tapi jamaknya antara 3 ke 10. Satu surga, apa dia kata? Satu surga lah, satu surga yang kita duduk tu. Ada sungai yang mengalir daripada 3 ataupun 10. Ada punya angka dia mengalir. Rumah orang lain pula. Surga orang lain. Itu boleh 3 lagi. Bukan semua sekali 3 tak. Bukan kita sini ada sungai Pahang. Dalam negeri Pahang, sungai Jantannya ada satu sungai Pahang. Itu tu je lah. Kan? Itu untuk semua. Ini ada 10 sungai. Mungkin 10, mungkin 9, mungkin 3, mungkin 4. Itu maksud dia. Kemudian sawaban min indillah. Kemudian pahala daripada Tuhan, di sisi Tuhan. Benar Allah beritahu pula, wallahu indahu husnus sawab. Maka pahala di sisi Allah itu adalah sebaik-baik pahala. Pahala itu maknanya balasan baiklah. Maknanya kamu akan dapat balasan baik. Sebab itulah maka ramai katakan semua orang yang berhijrah di zaman Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, mereka adalah ahli syurga. Sebab mereka telah melakukan kerja berhijrah. Kerana hijrah itu adalah benda yang wajib waktu itu. Tapi sekarang dah tak ada lah. Waktu itu. Okey? Jadi harap tuan dah faham apa maksud dia. Maksudnya tadi. Maksud fastajabah. Maknanya memperkenankan itu bukan hanya katakan ya saja. Bagi lagi dia punya surga, bagi lagi dia punya sungai, bagi lagi dia punya nikmat lain dan macam-macam lah. Jadi yang fastajabah. Patutnya kita sangat bergembira. Orang Islam mesti bergembira. Sebab apa? Tuhan beri jaminan mesti dapat lah. Kita buat mesti dapat. Pahala dah tentu dah dapat. Bukan saja pahala, malah surga pun pasti dapat. Jadi apa lagi nak bimbang? Kalau dah Tuhan dah jamin surga, itulah yang kita nak. Dan sangat-sangat kita mengharapkan. Dan sangat-sangat gembira ada ayat ni. Kalau boleh banyak lagi ayat macam ni. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam golongan yang Tuhan kata fastajaba lahum rabbuhum. Dan Tuhan tidak sekali-kali mensia-siakan amalan kita. Jadi apa nak susah hati? Okey. Kita kembali kepada kita punya nota. Okey. Jadi kita dah habis pada muka surat 1-2. So muka surat berikutnya. Ada soalan sebelum kita teruskan? Okey, alhamdulillah. Ya. Berusaha. Jadi yang ketiga, fungsi alif simta, iaitu menunjukkan kesepaduan ataupun nasbatu, kesepaduan. Daripada perkataan ya isu tu maknanya putus asa. Dan kalau istai'asu adalah tiada harapan, lebih teruk daripada putus asa. Dengan ya isu maksud putus asa, tutup jangan bising. Dan istai'asu maknanya langsung tak ada harapan. Bukan saja sia-sia, tapi langsung tak ada harapan.
Jadi contoh ya asun tadi adalah ayat yang surah yang kelima, ayat yang ketiga, iaitu al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Maknanya pada hari itu. Hari itu hari apa? Hari kiamat. Pada hari itu allazina kafaru, orang-orang kafir, min dinikum, daripada agama mereka, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah mereka takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Jadi di sini yauma ya'isu. Ya'isu ni adalah putus asa. Pada hari itu orang-orang kafir berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Ni ada tinggal itu. Bukan mengalahkan. Sama N di situ. Mengalahkan agama kamu. Maknanya pada saat di mana pembukaan Mekah itu, orang-orang kafir dah putus asa kerana tidak dapat lagi mengalahkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah padaku. Dalam ayat ni mana kunya? Wakhshawni. Sepatutnya ni bagi bawah ni. Selepas itu ada ya mati. Bermakna jangan takut kepada ku. Wakhshawni. Ada ya mati sini, tapi ya mati itu dibuang. Jadi nun ni bagi bawah. Kalau nun ni bagi bawah, biasa nun bagi bawah. Ni kalau pada perbuatan dia adalah dua. Maksud dua kan? Ada alif, nun bagi bawah. Maknanya dua lah. Tapi sini bukan maksud dua. Tapi misi ini adalah kataan sifat takut. Takut ni ya tu dibuang. Jadi takut kepada ku. Mana kita tahu ada ku di sini? Nun ni bagi bawah. Sebab tempat ini bukan tempat nun bagi bawah. Ada waw, ada nun. Kalau waw nun bagi atas kita faham. Tapi kalau waw nun bagi bawah, itu bukan maksudnya yang biasa. Kalau alif dan nun bagi bawah kita faham. Itu maknanya dua. Alif, nun bagi bawah, itu maknanya musanna. Ataupun waw bagi atas, nun bagi atas, itu maknanya jamak muzakkar salim. Bukan, ini bukan jamak muzakkar salim, tapi ini menunjukkan nun ni tambahan, kemudian ya dibuang. Wakhshawni, takutlah padaku. Itu maknanya putus asa. Manakala ayat yang kita nak ada ta'alid sinta ni adalah tambahan sinta, iaitu ayat surah Yusuf yang ke-110. Hatta izastai asal rusul wa zunnu annahum qad kuzibu ja'akum nasruna fanujjiya man nasha'u. Jadi sehingga apabila para rasul istai asu, tidak mempunyai harapan lagi. Apa maksud dia? Maksudnya Nabi ini berjuang berpuluh-puluh tahun, malah beratus tahun, tetapi tak ada nampak harapan ada umat dia nak beriman. Sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dia dah berdakwah kepada umat dia selama 900 lebih tahun. 950 tahun berdakwah. Dan dia kata pagi, petang, siang, malam. Jadi dia tak nampak dah ada orang yang nak beriman lagi lah. Selain daripada yang berapa orang yang ada dalam kapal. Jadi dia mengadu kepada Allah. Ataupun keadaan ini maknanya Nabi Nuh itu dah tak ada harapan lagi lah terhadap umat dia untuk beriman. Dan yakin bahawa mereka telah didustakan. Datanglah pertolongan kami. Sesudah Nabi sendiri pun rasa dah tak ada harapan, baru Tuhan datangkan kepada mereka ataupun pertolongan kepada Nabi itu, iaitu Nabi Nuh dalam cerita kita ni. Datanglah pertolongan kami kepada para rasul itu, lalu diselamatkan orang-orang yang dikehendaki.
Jadi Nabi Nuh ni dah berdakwah begitu hebat, siang dan malam, pagi dan petang, tetapi tak ada respon menunjukkan bahawa umatnya akan beriman. Jadi bila keadaan macam tu, maka Tuhan akan datangkan pertolongan dia. Pertolongan dia di sini adalah mendatangkan banjir besar sehingga semua orang kafir itu adalah mati tenggelam. Yang hidup hanyalah orang-orang yang berada di dalam bahtera Nabi Muhammad. Jadi maknanya bukannya mudah. Bukan pertolongan Tuhan tu datang dengan saat yang tak perlu tahu. Ataupun kita jangan merasa putus asa kalau sekiranya doa kita Tuhan lambat tunaikan. Kerana Nabi Nuh sendiri pun Tuhan bukan minta terus dapat. Malah mengikut setengah hikayat tu mengatakan bahawa apabila Tuhan berdoa macam ni, maknanya dia dah tak ada harapan dah umat dia akan kembali kepada beriman, dia beriman mengikut dia, maka Tuhan arahkan dia buat persediaan lah. Persediaannya di antara termasuklah tanam pokok dulu. Tanam pokok, cuba bayangkan, tanam pokok di padang pasir. Benih ambil mana, wallahualam, kita tak tahu. Lepas tu kalau tanam pokok di padang pasir, mesti memerlukan air. Kemudian nak bagi besar pokok tu sampai boleh buat bahtera. Berapa ribu galen air perlukan untuk besarkan pokok. Lepas tu berapa masa pula lama nak kena tunggu sehingga pokok tu boleh digunakan untuk buat bahtera. Lepas tu pula peralatan nak buat bahtera. Bukan macam kita sekarang ni. Dengan pakunya, dengan pukul, dengan macam-macam sensor dan sebagainya. Jadi masa nak buat tu pun berapa tahun dah. Jadi dikatakan beratus tahun sesudah Nabi Nuh tu merayu pada Tuhan, ya Tuhan, aku telah berdakwah siang dan malam, pagi dan petang. Jadi sekarang ni aku serahlah padamu. Sebab mereka dah tak ada lagi lah. Aku dah tak ada harapan lagi lah nampak mereka ini akan beriman kepadamu. Jadi sekarang ni serah padamu. Saat daripada itu, sampailah dia jadi dia punya bahtera tu agak-agak berapa tahun agak. Logik lah, itu logik. Jadi begitu sekali. Dia Nabi, tapi Tuhan tidak terus bagi. Tapi makan proses yang lama. Jadi kalau kita minta sesuatu dengan Allah, Tuhan tidak bagi lagi. Jangan kata Tuhan mensesiakan amalan kita. Tak. Sebab Tuhan akan bagi. Kalau sekiranya betul lah Tuhan tak bagi apa yang kita minta di dunia, insya-Allah di akhirat kita akan dapat. Dan ada pula setengah ulama tu dia berdoa, dia tak nak Tuhan tak kabulkan di atas dunia ni. Dia nak Tuhan kabulkan di akhirat. Sebab nilai pemberian Tuhan itu di akhirat itu lebih besar daripada kalau Tuhan bagi di atas dunia. Jadi begitulah dia punya keadaan dia. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita memahamkan apa maksud maknanya menunjuk kesepaduan ataupun nisbat itu. Kemudian ada ayat lain lagi dalam surah 38 ayat 74. Ini illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Perkataan asalnya adalah kabara. Kabara itu makna ataupun kabura. Kabura itu maksudnya besar. Jadi apabila tambah alif sinta, maksud dia adalah sombong. Sombong. Kita tengok ayat dia 38, surah 38, ayat yang ke-74. 74.
Jadi ayat dia. Ayat yang 74. Allah iblis istakbara wa kana minal kafirin. Jadi kecuali iblis, ia menyombong diri dan termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi kecuali iblis maksudnya adalah terhadap perintah Tuhan dan terhadap Adam alaihi salam. Maknanya ketika Adam telah dijadikan manusia, sudah sudah menunjukkan keistimewaan Adam, maka Tuhan minta supaya semua malaikat dan juga iblis dan semuanya supaya sujud kepada Adam. Ada setengah kata bukan sujud betul-betul sujud, tetapi menghormati Adam. Melainkan iblis tak nak sujud. Kenapa? Kerana dia sombong. Sombong macam mana? Dia kata Adam buat dari tanah, dia buat dari api. Api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi dia tak nak sujud. Jadi dengan sebab itu maka dia adalah orang yang kafir, masuk orang kafir. Bukan masalah dari tanah, dari api, tapi masalahnya arahan itu dari siapa? Ini arahan daripada Allah. Apabila menentang arahan Allah atau melanggar arahan Allah, maka dia adalah termasuk golongan orang yang kafir. Orang yang kafir itu adalah iblis kerana tak nak sujud. Jadi kalau kita nak kira dari segi kesalahan iblis masuk neraka ni, satu je, kerana tak nak sujud pada Adam je. Dia masuk neraka. Manusia ni berapa banyak kesalahan yang dia buat. Iblis satu je, tak sujud pada Adam. Tapi manusia ni tak tahu berapa banyak benda yang kita langgar. Jadi maknanya Tuhan itu sangat sayang kepada hamba-Nya. Dia tidak terus berikan masuk neraka, tapi dibagikan peluang untuk supaya berfikir, ingat, kembali, U-turn dan sebagainya, bertaubat dan sebagainya. Jadi di sini illa iblis istakbara itu adalah memaksudkan sombong. Jadi kalau kita pergi kepada dia punya kupasan dia, istakbara adalah fa'il madhi. Asalnya adalah kabura. Kabura tambah alif simta jadi istakbara. Ini adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Jadi dia punya tasrif dia istakbara yastakbiru. Fa'il mudhari' ni yastakbiru. Fa'il amar dia istakbir. Istakbir maknanya menyombonglah kamu. Tapi tak sesuai lah. Tak sesuai lah. Tidak digunakan lah. Jadi istakbara itu adalah dia punya masdar dia. Tambah alif sebelum akhir. Istakbara. Kemudian isim maf'ul dia mustakbir. Mustakbir maknanya isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim fa'il. Itu isim orang yang membuat. Kemudian sepatutnya ada dia punya isim maf'ul. Iaitu mustakbara. Tapi tak ada. Di sini tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab tak ada orang yang disombongkan. Menyombong tu sendiri punya sombong. Bukan disebabkan oleh isim fa'il. Isim fa'il tak boleh menyebabkan orang tu jadi sombong. Yang disombongkan tak boleh. Dia tak boleh jadi sombong. Tak ada di isim fa'il tu, isim maf'ul tak ada. Sebab isim maf'ul yang menjadi sombong ni tidak dibuat oleh orang. Dia sendiri yang buat. Orang lain kalau buat dia tak jadi. Kalau kita nak suruh orang tu sombong, tak jadi. Tak boleh. Macam mana nak suruh sombong? Jadi maknanya tak adalah kataan tu. Jadi istakbara ni tak ada dia punya isim maf'ul. Tetapi kalau kita tengok dalam jadual tu, dia bagi juga sini mustakbira ataupun dia bagi mustakbara. Mustakbira sama. Sebab dia tak ada. Isim maf'ul tu tak ada. Apabila tak ada isim maf'ul tu,
dia bagi satu je. Sama ada mustakbira ataupun mustakbara. Kerana tak ada. Jadi kalau tanda macam ni maknanya tak ada lah. Tapi dalam jadual tu kadang-kadang dia ada tulis juga. Tulis yang sama, baris yang sama bermakna tak ada lah tu. Tak ada salah satu daripada. Dalam hal ini tak ada dia punya isim maf'ul dia tak ada. Tapi isim fa'il dia ada. Isim fa'il dia dalam hal ini adalah iblis lah. Mustakbira. Maknanya iblis lah. Orang yang menyombong diri. Jadi tak adalah orang yang disombongkan. Sebab disombongkan tu tak boleh dibuat dalam orang lain, melainkan diri sendiri je. Jadi orang tu sombong bukan sebab orang lain disuruh oleh orang lain, tapi memang dia bersikap macam tu. Jadi kita kembali kepada kita punya nota tadi. Jadi perkataan asalnya adalah kabura, kemudian jadi istakbara. Kalau kabura maknanya dia membesar, daripada kecil dia besar. Tapi kalau istakbara maknanya dia menjadi sombong. Fa'il madhi juga, dia menjadi sombong. Okey? Okey. Ada apa-apa persoalan? Okey Ustaz. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada apa-apa. Tak ada Ustaz. Okey. Tak ada apa-apa maknanya kita berhenti di sini dululah. Oh, okey. The time. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu berikutnya. Minggu berikutlah, yang berikutnya. Okey. Thank you. Alhamdulillah. Tak ada, kita berhenti sini dululah. Okey. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita teruskan dulu. Ada perbincangan, ada pandangan ke, tak apalah. Kita boleh bincang dulu sebelum kita tutup. Tadi Ustaz dia cakap yang maf'ul tu fa'il isim maf'ul kan? Ya. Isim fa'il kan? Ya, isim yang fa'il. mustakbira tu sama Ya. juga mustakbara pun sama, boleh pakai dua-dua ke walaupun benda bara tu tak ada. Ada ya baslip ya tang ya sama ke? Yalah, sepatutnya tadi apa namanya? Tak ada. Ah, Tapi Ustaz ada mention dia kata boleh pakai juga. jadi benda tu sepatutnya ada, tapi logiknya tak ada. Benda tu sepatutnya ada sebab teorinya ada kan? Teori ada. Tapi dia tak digunakan lah. Okey. Tak ada orang yang disombongi macam tu. Di sini. Jadi di sini. Astagfirullah. Isim fa'il dia adalah bagi bawah. Sepatutnya isim maf'ul dia adalah mustakbara. Okey, betul. Tapi mustakbara tak ada. Tak ada orang yang dijadikan sombong. Tak ada. Maknanya kalau mustakbira maknanya orang yang menyombong. Betul. Tapi kalau mustakbara orang yang disombongkan. Mana ada orang yang disombongkan? Tak boleh nak buat orang sombong. Okey. Dia sombong tu kerana dirinya sendiri. Sebab tu orang sombong tu tidak orang lain yang berdosa. Dia yang berdosa. Sebab dia sendiri sombong. Jadi dia tak adalah yang bagi batas ni. Tak adalah mustakbara, tak ada. Teorinya adalah setengah buku dia tulis juga. Tapi orangnya tak ada, bendanya tak ada. Cuma dari segi teorinya bagi bawah, bagi atas, itu saja. Itu ialah. Bagi bawah, isim tu bagi atas, itu je. Bagi atas. Tapi tak ada, benda tu tak ada. Tak ada orang yang menjadi sombong kerana orang lain suruh dia, tak ada. Melainkan dia sendiri yang nak menyombongkan diri. Ibarat macam iblis tadi, Tuhan suruh dia sujud, dia tak nak. Bukan ada orang lain suruh tahan kepala dia, jangan dia tak sujud dan sebagainya. Tidak. Tapi maknanya dia punya bahasa dia tu maknanya tak ada orang tu. Tak exist. Orang yang menyombong ada. Tapi orang yang disombongkan tak ada.
Kalau tak ada, dia tak tulislah di sini. Okey. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu berikutnya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karedai. Justru itu, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.